Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini bertajuk RM42 juta kecil, Zaid minta Anwar bebaskan Najib. Berita penuh. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak demi rakyat. Katanya, jumlah RM42 juta iaitu nilai dalam kes rasuah SRC International yang Najib disabit bersalah hanyalah perkara kecil berbanding kes lain dalam negara. Kehadapan Perdana Menteri, anda perlu ubah fikiran tentang Najib demi rakyat, biarkan dia bebas. Dalam pilihan raya negeri akan datang ini, kerajaan Madani perlu menang. Anda perlu jadi Perdana Menteri untuk beberapa tahun lagi, ciap Zaid hari ini. Zaid berkata, UMNO kini dalam keadaan lemah dan hanya Najib yang mampu membantu parti itu menang dalam PRN yang akan diadakan di 6 negeri nanti. Sudah tentu, dia sudah didapati bersalah. Tetapi dalam scheme of things, RM42 juta adalah small change. Lagipun mulai sekarang, rasuah adalah perkara yang sudah berlalu di bawah kepimpinan anda yang tegas dan bersih. Tiada siapa boleh kata anda berlembut dengan rasuah jika mengampuni Najib, katanya lagi. Dear PM, you have to change your mind about Najib. For the sake of the people, let him free. This coming election, Madani needs to win. You need to be PM for a few more years. UMNO is weak. Only Najib will help you win. Sure, he was found guilty, but in the scheme of things, 42 million. Zaid kemudian memberitahu Malaysia kini bahawa dia hanya menyatakan RM42 juta dalam kes bekas Perdana Menteri itu adalah lebih kecil berbanding kes-kes rasuah lain yang melibatkan ratusan juta atau malah berbilion ringgit. Najib kini menjalani hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta berikutan tuduhan rasuah terhadapnya dalam kes SRC International berjumlah RM42 juta ringgit. UMNO sebelum ini telah membuat permohonan agar bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan diraja. Anwar yang turut menganggotai lembaga pengampunan telah menjelaskan setiap individu yang disabitkan bersalah ada hak untuk mendapatkan pembebasan dengan memfailkan permohonan dengan lembaga itu. Bagaimanapun, dia berkata pengampunan adalah hak mutlak yang di-Pertuan Agong. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini bertajuk Hadi, kerajaan kini dikendalikan orang tak bermoral, dikelilingi syaitan bisu. Berita penuh. PAS terus mengecam kerajaan Malaysia yang ada sekarang dengan menganggap ia dikendalikan oleh golongan tidak bermoral sama sekali, termasuk banduan dan perasuah serta tidak berakidah. Presiden PAS Abdul Hadi Awang turut menggambarkan kerajaan negara ini menjadi lebih teruk dan tidak dapat diubah keadaannya kerana dikelilingi syaitan-syaitan bisu. Dia kemudian meletakkan kesalahan atas keadaan yang dianggapnya buruk itu kepada orang Islam yang gagal memilih pemimpin yang baik. Kita sedang menyaksikan kerajaan campuran daripada kalangan mereka yang tidak beriman dan tidak berakhlak, terdiri daripada banduan, perasuah dan penipu yang tidak berakidah dan tidak berakhlak, dikelilingi pula oleh syaitan-syaitan bisu yang mendiamkan diri terhadap kemungkaran yang berlaku di hadapan mereka. Hal ini berlaku akibat daripada meninggalkan kewajipan memilih pemimpin yang beriman dan berakhlak, katanya dalam kenyataan yang dibuat melalui hantaran rutinnya di media sosial hari ini. Menurut ahli Parlimen Marang, itu seseorang individu yang hanya berilmu masih tidak memadai untuk menjadi pemimpin kerana mereka perlu beriman, berakhlak, baik dan bertafakwa, faham mengenai hal agama. Dia yang pernah dilantik menjadi duta khas bertaraf menteri oleh kerajaan sebelum ini beranggapan rakyat berada dalam keadaan paling berbahaya kerana negara ini didakwanya diperintah oleh golongan yang mendapat pengaruh bukan Islam.
Keadaan ini berlaku, tambah Abdul Hadi, apabila umat Islam kita berpecah belah sehingga ia dikuasai oleh kerajaan yang didominasi oleh bukan Islam. Keadaan itu berlaku, dakwanya, kerana ramai orang Islam yang tidak keluar mengundi. Untuk rekod, PAS pernah menjadi kerajaan selepas PRU ke-14 apabila berlaku langkah Sheraton pada akhir Februari 2020 yang menyaksikan parti itu membentuk kerjasama dengan Bersatu yang meninggalkan PH serta menubuhkan PN serta UMNO. Ketika itu, Presiden Bersatu dan pengurusi PN Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri menggantikan Dr. Mahathir Mohamad. Bagaimanapun, Muhyiddin meletak jawatan pada 16 Ogos 2021 akibat tekanan dari UMNO. Jawatan itu kemudian digantikan oleh Ismail Sabri Yaakob yang ketika itu menjadi naib Presiden UMNO. Di bawah kerajaan pimpinan Muhyiddin dan Ismail Sabri, PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan. Bagaimanapun, apabila PRU ke-15 diadakan pada 19 November 2023, PAS serta PN tercicir daripada kuasa dan menjadi pembangkang apabila saranan pembentukan kerajaan perpaduan daripada yang di-Pertuan Agong ditolak oleh gabungan terbabit. Politik di Malaysia kini sedang memanas kerana semua parti politik sedang membuat gerakan sebagai menghadapi pilihan raya di 6 negeri dengan 3 daripadanya sedang ditakbir PAS manakala selebihnya PH. Abdul Hadi berkata ketika ini ramai penganut Islam yang tidak memahami agama walaupun ia bersifat sempurna. Antara lain, katanya, kerana umat Islam terbabit menganggap mengundi dalam pilihan raya bukanlah satu kewajiban. Abdul Hadi juga mendakwa pengundi yang terbabit dalam pilihan raya sebelum ini pula hanya memilih golongan pembohong atau mangsa pembohongan. Tindakan itu katanya seperti menyediakan diri masing-masing untuk ditimpa bencana sama ada di dunia atau selepasnya. Malangnya, dipilih mereka yang menipu dan ditipu. Malah ada juga yang benci lalu memilih untuk tidak mengundi. Mereka seakan-akan menyerah diri kepada musuh untuk sama-sama mendapat kehinaan dunia sebelum mendapat kehinaan di akhirat kerana tidak menunaikan kewajipan yang besar mengundi dalam Islam, katanya.